Tanya pada pokok apa sebab goyang, nanti dawa pokok angin yang goncang. Tanya sama langit apa sebab hujan, nanti dawa langit. Tanyalah awan, awan nanti kata aku kandung air, sampai tempat sejuk aku pun cair. Tengok dalam air nampak bayang-bayang, campak satu batu bayang pun hilang. Tengok dalam air nampak bayang-bayang, campak satu batu bayang pun hilang. Sama hati, pernahkah merindu? Ingat masa lena, apa mimpimu? Masa berjauhan, apa nan dikenang? Bila dipahamkan, itulah sayang. Andainya jemu mengganti rindu, jambangan mesra tentulah layu. Hanya sama hati, pernahkah merindu? Ingat masa lena, apa mimpimu? Masa berjauhan, apa nan dikenang? Bila dipahamkan, itulah sayang. Itulah sayang. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Baik, hari ini kita nak bedah lagu Tanya Sama Hati yang dinyanyikan oleh Muhammad Latif dan Suara Kanak Kecil. Liriknya ditulis oleh Jamil Sulong. Baik, kita tengok lirik yang pertama. Tanya pada pokok apa sebab goyang, nanti jawab pokok angin yang goncang. Tanya sama langit apa sebab hujan, nanti jawab langit tanyalah awan. Apa yang kita nak ambil kefahaman di sini? Tanya pada pokok apa sebab goyang, nanti jawab pokok angin yang goncang. Sebenarnya lirik tu nak menunjukkan kepada diri kita. Sebenarnya apabila seorang manusia itu atau insan itu telah
berada di muka bumi ini, iaitu khalifah, sebenarnya siapa yang menggerakkan dia? Sebenarnya dalam gerakan itu, yang apa kita tahu, yang menggerakkan itu hanya Allah Ta'ala semata-mata. Dalam masa dia menggerakkan itu, kita kena faham sebenarnya apa tujuan dia untuk menggerakkan. Bukan sahaja untuk gerak, bukan ada sebab dan musabab lain. Tapi sebenarnya yang kita perlu faham, dia nak menunjukkan pada kita gerak itu sebenarnya, walaupun kita tahu gerak itu gerak daripada Allah, tapi kita kena faham tujuan dia itu untuk apa. Bukan saja-saja untuk gerak. Macam kita tahu manusia di ada muka bumi ni untuk apa? Tujuan manusia di muka bumi ni untuk apa? Orang kata menjadi khalifah. Tapi tujuan dia apa? Biasa orang tahu khalifah, habis pada khalifah saja. Tapi sebenarnya untuk apa? Khalifah itu sebenarnya macam mana pula? Yang kita nak kena faham. Macam tu juga yang kata tadi, gerak. Bila kita tahu gerak tu macam mana, memang kita tahu gerak itu macam mana. Orang kata dalam sifat kudrat irodat, menggerakkan, berkehendak. Tapi kita kena tahu yang menggerakkan tu sebenarnya tujuan apa. Kita kena tahu tujuan. Kita kena tahu tujuan. Tujuan dia sebenarnya, manusia ini tujuan dia apa sebenarnya? Diadakan. Sebenarnya apa? Sebab tu orang kena tahu. Macam orang kata masa mula-mula nak kenal diri, orang kata siapakah aku, dari manakah aku. Betul, itu sebab usul. Macam tu dia kata, tanya pada pokok apa sebab goyang, nanti jawab pokok angin yang goncang. Macam tu kita tanya pada diri kita. Diri kita ni sebenarnya pokok. Inilah nama yang pokok. Tapi lagu tu kiasan. Tapi kita kena faham, dia sebenarnya nak tunjuk pada kita, kita ini sebenarnya apa tujuan dia, asal usul kita. Kita ni untuk apa sebenarnya? Bukan saja-saja diadakan. Bila kita dah faham betul-betul, macam tu dia kata, usul. Orang kata usul. Okey, usul diri. Usul diri ni macam mana pula? Dia ada cabang-cabang dia. Macam tu lah, bila seseorang itu telah berguru, dia tahulah apa yang dia katakan usul. Dan diri kat sini kita kena faham. Lepas tu kita kena tahu juga sebenarnya usul diri ni dia nak menjelaskan kepada kita apa benda sebenarnya. Macam orang kata, bila kita nak tahu sesuatu benda itu dah ada. Contohnya manusia ini telah diadakan. Tapi kita tak tahu. Yang kita tahu usul daripada Allah. Memang kita daripada Allah, tapi apakah usul itu? Apakah usul manusia itu? Contoh macam kita nak buat nasi goreng, terus jadi nasi goreng. Bila dah jadi nasi goreng, apa usul dia? Bila pecahkan, nasi bahan ikan bilis, sayur, telur, tu dia usul. Bila dah disatukan, dia jadi nasi goreng. Macam tu kat diri kita. Diri kita ni usul. Sebenarnya diri kita ni daripada, memang kita boleh kata Allah. Itu namanya orang telah mengenal. Tapi orang mengenal tak ada usul, tak boleh juga. Dia tak tahu asal. Dia tahu hanya seketul je. Dia tahu mengenal, tapi tak tahu usul pun tak boleh. Sesiapa yang tahu makrifat tak ada usul pun tak guna. Siapa yang tahu usul tak tahu makrifat pun tak guna. Jadi kamu kena ada dua-dua. Sebab tu dia kata, buat syariat tanpa hakikat sia-sia, buat hakikat tanpa syariat batal. Dia banyak kefahaman di situ. Tapi untuk diberi faham, kita macam itu. Sebab tu kita kena tahu usul itu macam mana, makrifat itu macam mana. Bukan semata-mata mengenal, bukan semata-mata usul. Itulah dia. Sebab tu dia kata nanti, tanya sama langit apa sebab hujan, nanti jawab langit, tanyalah awan. Tanyalah diri kamu, asal kamu itu siapa? Memang kata daripada Allah, tapi usul kamu itu macam itulah. Tapi bila seorang itu ingin mengetahui, carilah guru yang boleh buka jalan memperkenalkan diri kamu itu siapa. Itulah jalan yang sebenar kita nak. Yang itulah guru yang kita nak cari. Baik, kita tengok lirik yang seterusnya. Awan nanti kata aku kandung air, sampai tempat sejuk aku pun cair. Tengok dalam air nampak bayang-bayang, campak satu batu bayang pun hilang. Apa yang kita nak ambil kefahaman di sini? Macam tu juga pasal diri ni tadi. Dia kata pula, awan nanti kata aku kandung air, sampai tempat sejuk aku pun cair. Nak apa yang kita nak ambil faham di situ? Sebenarnya diri kita ni membeku.
kita ambil satu contoh kiasan, membeku. Bila dia membeku, bila sampai masa dia sampai tempat sejuk, aku pun cair. Bila sampai masa itu cair, maksudnya datang kenyataan. Kenyataan nyata. Kenyataan nyata ni, diri ni. Apabila yang kita tidak tahu menjadi tahu. Apabila kamu tahu, kamu menjadi tak tahu. Bila kamu tidak tahu, menjadi tahu. Sebab tu dah ada, kita biasa pernah dengar dia kata, daripada ada kepada tiada, daripada tiada kepada ada, daripada ada kepada ada. Apa yang tiada, apa yang ada. Apa yang ada, apa yang tiada. Daripada ada kepada ada, apa yang ada. Macam tu juga sebenarnya kita nak faham. Lepas tu dia kata pula, tengok dalam air nampak bayang-bayang, campak satu batu, bayang pun hilang. Okey, macam tu juga sebenarnya kita sebelum ni kita biasa dengar bila seseorang itu telah masuk melangkah ke alam makrifat dan menyatakan diri kita ini adalah bayang-bayang ilahi, bayang-bayang Allah Ta'ala itu sendiri. Okey, bila seseorang itu masih duduk pada bayang-bayang, masih lagi dan terkabur dalam perjalanan, supaya kita kena faham dalam setiap perjalanan itu nyatanya Allah. Macam orang kata, jangan sampai terlihat adanya diri. Jangan kamu rasa diri kamu itu ada. Bila kamu tidak ada, diri tidak ada. Yang ada hanya Allah Ta'ala. Yang sekarang kamu ini siapa? Orang kata diri ini tidak ada apa-apa. Betul. Tapi itu masih lagi kedudukan dalam ilmu. Sekarang kita nak keluar, maksudnya dia ada lapisan-lapisan. Sebab tu dia ada mustabihat. Dekat situ kita kena faham, setiap yang kita tahu itu ada lagi satu melangkah yang kita tak masuk. Tapi kita tahu, oh last sekali hanya ada Allah, kita ni tidak ada. Mati kepada tak ada. Sebenarnya kita nak cari yang ada. Yang ada itu, sebab tu dalam sifat nafsiah, wujud itu ada. Dia ada hanya satu sifat, hanya satu, iaitu wujud. Wujud itu sebenarnya bukan wujud kamu, tapi wujud Allah. Tapi yang kita ini ada adalah kenyataan Allah. Nyata dengan kenyataan diri itu tadi. Lepas tu dia ada cakap pula, tengok dalam air nampak bayang-bayang, campak satu batu, bayang pun hilang. Bila kita nampak, kita ini dulu orang kata kini ni adalah bayang-bayang. Tapi apabila kamu telah sampai satu kefahaman yang sangat dalam, maka pada hari ini penglihatan kamu teramat tajam, maka bayang-bayang itu tidak ada. Yang ada itu nyata itu tadi. Ni nyata itu tadi ada. Bila nyata itu ada, maka dia tidak ada menceritakan kepada kita, iaitu tajalli. Orang yang faham pada tajalli ini, maksudnya dia masih duduk kepada peringkat mengenal. Bila seseorang itu pada peringkat mengenal, baguslah, itu hanya usul untuk memberi kita faham, supaya ilmu itu dia ada step by step, peringkat-peringkat, supaya kita tidak keliru, supaya kita tidak ada rasa susah. Sebab itu dia ada step. Macam kita sekolah pun dia ada step. Dia tak boleh bagi terus melompat ke bab yang ke-10. Dia ada satu step, bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, bab 5 dan sebagainya. Tapi apa yang kita nak faham, tajalli ini apabila ia telah mentajalikan dirinya, maka nyata. Tapi sekarang kita nak kena faham, apabila sesuatu itu telah nyata, maka dia tidak perlukan kepada fahaman tajalli. Bila tajalli itu dia nyata kepada sini tadi, diri itu tadi, iaitu ada pada Adam. Iaitu bila nyatanya tajalli ini, nyatanya Muhammad itu. Bila kita dah faham, Muhammad ini adalah nyata, tapi Muhammad ini penyata bagi Allah. Allah itu nyata, tapi Muhammad itu penyata bagi Allah. Kalau tidak ada Muhammad, macam mana kita nak menyatakan Allah? Kerana Muhammad ini yang penyata bagi Allah. Kerana Muhammad itu nyata. Sesiapa yang tidak mengenal Muhammad itu bebal. Siapa yang mengenal Allah tanpa melalui kenal Muhammad itu bodoh. Sebab Muhammad ini yang mengenalkan, ini yang dia katakan kekasih. Sebab itu dia kata sesungguhnya Muhammad itu kekasih aku. Sebab itu yang kita kena faham. Bila kita duduk kepada tajalli lagi, itu masih lagi kedudukan kepada ilmu. Sekarang ini kita nak kena faham, biasa kita dengar wujud, ilmu, nur, syuhud. Wujud, ilmu, nur, syuhud. Bila wujud, ilmu, nur, syuhud ni, kita nak kena faham konsep dia macam mana. Kita nak faham kedudukan macam mana. Dekat sini ni, bila kita dah faham ini, tajalli ini dah tidak ada. Kerana tajalli ini, dia bukan lagi pada di sini. Kerana di sini telah nyata. Sebab itu, kita kena faham, sebelum nyatanya jasad ini, Allah itu telah zahir.
apabila nyatanya jasad ini baru dia duduk pada tajalli. Dia ada peringkat dia, Nur Ilahi, Nur Muhammad, Hayyan Sabitah, Hayyan Khatijah. Dia ada berperingkat-peringkat. Macam tu lah. Tapi kita kena tahu sebenarnya nyata, kenyataan. Macam kita ada bayang. Sekarang ni bayang. Ni bayang ni. Tapi ni nyata. Sekarang kita nak duduk pada bayang kepada nyata. Bila dah nyata, tidak ada lagi tajalli. Kita bukan nak gali, kita nak dihalusi. Kalau orang kata, oh kita kena gali lagi, sebenarnya bukan kita, kamu itu yang kena gali. Peringkat sebagai kefahaman dia ada step by step. Dia seterusnya macam tu. Tapi perlu diingat, apa yang kita rasa itu masih belum rasa dan kerasaan lagi. Apabila orang kata ilmu adalah ilmu rasa, masih lagi duduk kepada makam rasa lagi. Sesungguhnya Allah itu tidak bermakam. Perlu diingat, itulah dia. Tengok lirik yang seterusnya. Tadi kita baca tanya sama pokok. Itu sebenarnya pada mulanya masa dalam filem tu kita tengok sama pada pokok, itu tajuk lirik tu tanya sama hati. Sampai ke Piramli dengan Normadiah menyanyi, dia jadilah itulah sayang. Masa kecil tanya sama hati, bila dah besar itulah sayang. Okey. Apa asal sayang? Adakah tandanya? Nampak dipandang, kumbang rayu bunga, bulan dan bintangnya. Punya tanda tanya, hubungan mesra. Apa kita nak ambil kefahaman di sini? Tanya sama hati, apa asal sayang? Sebenarnya, apa yang kita nak ambil kefahaman di sini? Asal diri. Asal diri ni. Asal diri ni apa sebenarnya? Macam kita ada kupas yang tadi, kita ada ambil bedah tadi, contoh nasi goreng tadi, apa dia? Nasi, ikan bilis, telur, garam, macam-macam lah. Dia akan jadi terus nasi goreng. Itu dia dah terjadi, kenyataan nyata dia sini. Tapi apa yang kita nak ambil kefahaman di sini pula, dia kata tanya sama hati, apa asal sayang? Sebenarnya asal kita daripada mana? Memang orang kata daripada Allah. Memang betul daripada Allah. Tapi usul tu penting. Usul ni penting. Kalau orang tak ada usul ni, masih lagi berangan-angan dalam mengenal. Usul itu sangat penting, kerana usul inilah yang memantapkan kita punya kefahaman yang nak menuju kepada hakikat dan makrifah. Dekat sini kita perlu faham supaya kita ini tidak goyang kepada apa satu benda. Inilah para rasul itu, Nabi Muhammad SAW pun sendiri mengajar kepada sahabat-sahabat dia, berdakwah secara berbisik-bisik, iaitu mereka mengajar tentang iman. Iman ini maksudnya percaya. Percaya. Sebenarnya apa yang kita nak percaya? Kita boleh kata kita percaya pada Allah. Kalau kita kata kita percaya kepada Allah, itu bermaksud kita percaya kepada nama. Sesungguhnya Allah itu bukan nama. Ada yang kata pula empunya nama. Ya, betul. Tapi apa yang kita nak percaya kepada empunya nama? Ni, apa yang kita nak faham? Sebab tu dia ada usul. Usul ni tadi, dia ada usul. Kalau kita tak faham usul ni, hanya sekadar kita dapat nama dengan makna, mauduk tu tak ada. Bila orang ada mauduk ni, dia ada usul. Bila dia ada usul, mauduk ni, secara automatik dia faham makrifah. Kalau orang tak ada mauduk, hanya sekadar berangan-angan, oh tahu daripada Allah, tapi tak ada usul, susahlah. Goyang. Macam pokok. Kita ni sebenarnya nak jadi pokok kelapa. Pokok kelapa ni dia goyang mana pun dia tak akan patah. Dia tetap kuat dia punya akar tu, iaitu iman. Kita ni ibarat pokok. Pokok ni dia macam dia bercabang, iaitu ini apa? Akar. Akar ni apa? Iman. Iman kalau kuat, pokok mana tak akan goyang. Ni apa? Iman. Dahan batang pokok ni apa? Islam. Ini bila ni dahan jadi pokok ni, dia jadi ihsan. Iman, Islam, ihsan, iaitu 3 sendi agama. Ini yang kita nak faham. Dan diri kita ni kena ada 3 sendi agama, iaitu iman, Islam, ihsan. Inilah yang Nabi Muhammad bertemu lutut dengan malaikat Jibril. Dia tanya apa itu iman, apa itu Islam, apa itu ihsan. Iman itu apa? Iman itu tauhid. Islam itu fiqh. Ihsan itu tasawuf. Tauhid, fiqh, tasawuf. Dia tak lari. Ni orang kata, oh kita ambil sini sikit-sikit. Tak. Sebab tu dia ada step by step. Ada benda yang kita tak tahu.
sebenarnya ada benda yang kita tahu. Bila kita rasa ada benda yang kita tahu, ada benda yang kita tak tahu. Sebab dia banyak kat situ, dia ada cabang-cabang. Sebab bukan semua benda boleh dibuka. Orang kata, oh ilmu ni tak boleh buka. Memang betul. Tapi yang kita rasa benda ni, adakah ini satu pengisian atau satu info? Dekat sini kita perlu faham benda ini untuk membuka kepada para sahabat yang bermurah hati, rasa terbuka hati, rasa yang betul, ada kesedaran diri. Bukan dengar benda ni nak condemn, itu terpulang. Itu orang ada penyakit hati, terpulang lah. Sebab ini ilmu Allah Ta'ala. Apabila dia tentang benda ni, dia kata kita macam-macam, itu sebenarnya dia tentang diri mereka tanpa dia sedar. Dalam surah-surah ayat Quran pun banyak cakap, apabila kamu hendak menipu Allah, apabila kamu hendak menipu orang beriman, sesungguhnya mereka tidak sedar mereka adalah menipu diri mereka sendiri. Macam itulah tadi. Sekarang ni kita nak kena faham usul. Sekarang ni kita nak faham kedudukan diri manusia itu sendiri. Takkan betul ada orang tahu, yang nak tahu khalifah buat amal ibadat tapi tak tahu apa benda, buat dapat penat je. Takkan nak sampai tunggu dahi lebah hitam baru nak faham, nak sedar. Ini namanya kita rasa kita dah rasa beriman sebab kita tak faham. Buat sesuatu benda yang kita tak faham, penat je. Tak apalah, buat besok kat sana kita boleh tahu. Susahlah. Itu kalau sebab yang nak menyatakan, yang nak faham itu ada di kamu sekarang ini, bukan di sana sekarang ini. Kalau sekarang ini pun kamu tidak tahu, di sana lagi dah tentu kamu tidak tahu. Sekarang ini di sini, bukan di sana. Okey, balik kepada persoalan tadi, iman. Apa itu iman? Iman itu percaya apa yang kamu nak percaya. Bila kamu percaya pada Allah, itu masih lagi pada huruf. Bila kamu Allah itu adalah Tuhan, itu masih lagi pada makna. Allah itu bukan huruf, bukan makna. Apa yang kita nak faham? Bila kita mencari sesuatu, kita kena tahu bila sesuatu kita akan merindui sesuatu. Macam mana kita nak tahu yang katakan sesuatu? Diri ini masih lagi dalam kebodohan mencari, iaitu usul. Kena ada guru dia, dah ada step dia. Sebab tu ada syariat, tarikat, hakikat, makrifat. Jangan kata terus sesat. Belajar dulu masuk. Bila kamu tahu ini tak dapat tajuk, tepung kata sesat. Mana boleh. Memang kamu nampak depan tembok tu, kata okey ni tempat sekian-sekian. Tapi kamu tak masuk lagi, kamu dah kata sesat. Cuba masuk dulu. Macam kita nak tengok wayang, tak tengok lagi, trailer pun tak tengok lagi. Bila kamu tengok tajuk, ni tak best, cuba sekali tengok, wow. Masuk dulu baru boleh. Kamu nak apa, itu atas kamu punya penilaian kamu sendiri, kefahaman kamu sendiri. Kamu nak kritik sendiri. Tapi kita kena faham, apa yang kamu katakan itu tidak bagus ke, tidak ini sesat ke apa, itu adalah kefahaman kamu sendiri, bukan pada orang lain. Tidak ada satu gentar pun, tidak ada satu apa benda pun, tidak ada apa-apa pun pada Allah Ta'ala. Apa yang kamu cakap itu ada diri kamu sendiri, kamu yang menilai. Tapi apa yang kamu kata itu pun daripada Allah juga. Apa yang buat ni pun daripada Allah. Benda ni tidak ada apa-apa. Ini yang dia katakan senda gurau. Sebab tu kita kena faham. Macam tu ada kata kumbang rayu bunga, bulan dan bintangnya punya tanda tanya hubungan mesra. Memang sempoi ayat ni. Kita kena tahu macam bila kita dah faham hubungan tu, dia tak berjauh, tak berdekat, tak bercerai. Dia tidak bersatu, tidak apa pun sekalipun. Orang kata kalau bersatu dah dua. Dia tidak bercerai, tidak satu dan tidak bercerai. Situ kita faham. Dia tidak bersentuh, tidak dia ni. Tapi macam mana kamu nak katakan itu satu? Sedangkan kalau, sebab tu kena ada usul. Memang orang kata, kita faham macam ni, bagus. Tapi usul tu penting. Hanya diri kamu itu saja yang nak kena faham. Dekat sini dia tidak ada menceritakan tentang luar dah. Ini dia dah satu peringkat, dia tidak ada menceritakan tentang tajali. Tajali lagi masih lagi untuk menyatakan. Dekat situ lagi masih duduk kepada dalam dua. Sebab apa? Dia diadakan. Sebab tajali itu diadakan. Sekarang ini kita nak cerita yang ada. Sebab tu yang macam saya katakan tadi, daripada ada kepada tiada, daripada tiada kepada ada, daripada kepada ada. Dia satu step. Macam orang kata diri ni tidak ada, tiba-tiba ada balik, ada tak boleh. Memang kamu takkan dapat jawapan. Sebab tu ada usul. Bila kamu faham itu usul, kamu akan faham. Secara automatik kamu akan faham. Macam tu. Hubungan tu terlalu kemesraan diri tu sendiri. Memang orang kata kita nak syok, bukan syok sendiri. Memang orang kata bila faham betul ayat syok sendiri tu untung. Orang kata ini syok sendiri ni buat kepala itu pulang lah. Tapi yang syok itu hanya Allah Ta'ala sendiri, bukan kamu. Orang yang faham tu dia masih lagi sesangka. Itu nama orang dengki. Itulah iri hati.
Baik, kita tengok lirik yang seterusnya. Tanya sama hati, pernahkah merindu? Ingat masa lena, apa mimpimu? Masa berjauhan, apa yang dikenang? Bila difahamkan, itulah sayang. Baik, ayat ni memang steady lah. Dia kata, tanya sama hati, pernahkah merindu? Ingat masa lena, apa mimpimu? Dulu kita ni pernah tak ingat diri kita yang terdahulu? Orang kata tak ingat lah. Dulu tahu ada diri tapi tak tahu apa itu diri. Macam tu lah. Tapi pernah tak kita bertanya pada diri kita, asal kita ni siapa? Dulu kita punya dulu yang sebelum terlahir ke, orang kata apa, kita pernah berjanji di depan Tuhan, iaitu di alam roh. Alastu bi rabbikum. Kita menjawab, ya, qalu bala sya'ina. Tuhan berkata, adakah aku ini Tuhan kamu? Kita pun saya, ya, engkau Tuhan kami menjadi saksi. Datang sini dah kata kita berjanji, sedangkan kita tak sedar, tiba-tiba kita pula kena berjanji dengan Tuhan. Baik, sekarang kita nak kena faham macam mana yang katakan rindu tu. Rindu tu macam mana? Orang kata, asal kita ni, pernahkah kita merindu? Ingatkah masa lain apa mimpimu? Asal kita ni, diri kita ni macam mana? Dulu kita rindu ni macam mana? Bila kita faham, macam dia kata, pernahkah merindu? Sebenarnya kita merindu apa? Orang kata merindu akan sesuatu. Sebenarnya kita kena faham, rindu akan sesuatu itu sebenarnya kita rindu apa? Asalnya diri kita ini, tanyalah diri kita ni balik, kita ni rindu siapa sebenarnya. Orang kata, apa yang kamu rindu itu, apa yang kamu ingat itu sebenarnya kamu adalah ingat pada diri kamu. Apa yang kamu rindu itu adalah kamu rindu pada diri kamu. Kamu rindu akan sesuatu. Dulu kamu mencari sesuatu, sekarang kamu telah menjumpa sesuatu. Aku dan sesuatu. Tapi kita kena faham, sesuatu itu bukan Allah. Kerana Allah itu bukan sesuatu. Kerana Allah itu dia bukan sesuatu, dia bukan bernama, dia bukan berhuruf, dia bukan bermakna. Kita kena faham tau. Macam orang kata apa, sebab tu yang saya kata tadi, wujud ilmu ni syuhud. Wujud ni ada, ilmu ni tahu, nur ni cahaya, syuhud ni pandang, ada tahu terang pandang. Apa yang kamu nak kat situ? Macam tu ada kata tadi, apa yang kamu percaya? Kerana apa yang kita percaya ni adakah sesuatu, sedangkan Allah itu bukan sesuatu. Yang kita tahu itu masih lagi nama. Orang kata mempunyai nama. Kat sini kita jangan tersangkut apabila kita kata dia adalah segala-galanya. Ya, memang betul, itu ada kefahaman kamu sendiri. Tapi bila satu peringkat, sebab tu Muhammad kata, yang mengenai itu hanya sedikit, yang banyak itu masih lagi bersangka-sangka. Bersangka ini macam itulah. Seni mau faham lah kan. Tapi dalam perjalanan itu memang kita macam tu. Sebab tu dia kata, cinta adalah isi, rindu intipati isi, keajaiban cahaya abadi. Macam tu juga kita nak tahu, diri ni, abadi ni, cahayanya dirinya, itu semua itu. Tapi kita kan tahu, kita jangan jadi kebodohan dalam perjalanan yang matanya terang, matanya bulat, hatinya terang, tapi buta dalam perjalanan. Kita kena tegas kat diri kita ni sendiri, supaya kita ni jangan dibuai dalam mimpi, dalam satu kebodohan. Kita kena sedar. Sebab tu dia kata, tanya sama hati, pernahkah merindu? Ingat masa lena, apa mimpimu? Masa berjauhan, apa yang dikenang? Bila difahamkan, itulah sayang. Bila kamu tahu, dulu kamu itu telah merindui masa berjauhan, apa yang dikenang kamu, apa yang kenang itu kamu kenang di kamu sendiri. Bila difahamkan, itulah sayang. Kalau Tuhan tu tak menggerakkan untuk kamu tanya pada diri kamu, susah. Bila dia menggerakkan, tanya pun walaupun kamu tak faham, itulah sayang Tuhan. Kerana dia memberi hidayah pada kamu. Kerana kamu masih lagi bermain di dalam diri kamu, mentanyakan siapa diri kamu, siapakah usul kamu. Usul ni penting, asal kamu itu. Macam tu lah dia. Sebab perjalanan tu kita kena tahu. Tanya balik diri kamu itu siapa? Sebab dia ada usul. Bila sampai satu peringkat dia macam ni, macam mana yang kita tahulah, macam mana yang kita belajar satu peringkat. Bila seseorang itu telah faham satu benda, nak mengeja, dia membaca pun tak perlu mengeja, dia nampak dia boleh eja terus. Macam tu lah. Macam tu juga kereta. Apabila kereta itu rosak, bila kereta itu rosak, dia tak akan tanya apa benda. Orang yang betul ahlinya, kemahiran tentang kereta ni, dia tidak akan tanya macam-macam. Contohnya kita pergi kedai, dia tanya, cik, kereta saya rosak. Rosak apa? Tak tahu lah. Cek. Orang yang ahli ni, dia akan tengok apa. Oh, contohnya kereta tak boleh start sebab apa? Bateri kita, api tak sampai ke, starter ke. Dia tahu. Sebab benda tu ahli. Sebab dia ada usul. Dia tahu. Kalau tak, orang yang tak tahu kereta ni rosak, dia tahu rosak tapi tak tahu benda. Sebab tu usul tu penting.
supaya kita jangan tahu oh macam tu. Tak salah benda lain, tapi sampai satu peringkat kita akan jadi sedar supaya aku ni masih lagi dalam sangka-sangka dalam mengenal. Kita ni kena tegas pada diri kita sendiri. Jangan macam nak benda sesuatu benda itu kita nak ada kesungguhan, bersungguh-sungguh. Sebab orang ramai boleh menceritakan, tapi yang faham tu macam tu lah. Baik, kita tengok lirik yang seterusnya. Jikalau tidak kerana sayang, kuntung kasih tak mungkin kembang. Andainya jemu mengganti rindu, jambangan mesra tentulah layu. Macam tu kat diri kita tadi. Kalau kita tak tahu diri kita ni tidak ada kasih sayang di sini, Ar-Rahman Ar-Rahim kat sini, memang kat situ tak ada apa-apa. Kita rasa hidup ni tak ada apa-apa. Bila seseorang tahu tentang hakikat dirinya, dia duduk seorang-seorang pun dia boleh rasa masalah, kerana kasih sayang itu berserta dengan dia. Dia merasa kasih sayang itu memang sepanjang masa. Bukan terjadi satu benda itu baru datang kasih sayang. Itu masih lagi kedudukan. Kita sekarang nak sepanjang masa, bukan yang diada-adakan. Kalau tak, kita hanya sekadar itulah. Sebab tu dia ada kata andainya jemu mengganti rindu, jambangan masa tentulah layu. Macam tu kak, dia kata tadi, bila kita tak faham sesuatu benda tu, kita hanya rasa macam oh nak kena jadi sesuatu baru kita akan merasa perkataan rindu tu. Tak, orang yang betul faham, dia sentiasa ada duduk seorang-seorang, dia akan rasa tenang. Dia tidak ada rasa macam nak terjadi sesuatu baru dia dapat tindak balas balik pada diri dia. Macam tu tadi. Baik, itu saja dalam bedah lirik Itulah Sayang yang dituliskan oleh Jamil Sulong, yang dinyanyikan oleh Prami dan Normadia dalam filem Anakku Sazali. Apa yang kita nak ambil kefahaman di sini, tanyalah diri kita balik, asal usul kita sebenarnya macam mana. Macam tu yang dikatakan tadi, kenyataan nyata kalau pada tajalli ni masih lagi kedudukan yang diadakan. Sekarang ni kita nak faham, nak mencari pada yang sebelum diadakan. Zahirnya Allah itu, tajallinya Allah itu sebelumnya ada jasad ini. Sekarang kita nak faham, sebelumnya ada ini tadi, manusia ini yang telah dijadikan lembaga ini tadi, mambang ini tadi, Allah itu telah nyata. Tapi apa yang nyata? Macam tu kat tadi, dia ada kata pula wujud manusia, usul diri ni macam mana, apa tujuan kita menggerakkan dia adakan kita ini sebab apa. Bukan sahaja-saja contoh pen ini tujuan dia adakan untuk kamu menulis, untuk kamu faham, setajam-tajam ingatan sekabur tulisan. Dia boleh menuliskan benda ini supaya kamu ingat, oh macam ni dan macam ni. Itu tujuan. Macam itu juga bila kamu faham menggerakkan Tuhan. Gerak Tuhan ni kita nampak, oh gerak itu nyata daripada Tuhan, asalnya pada Tuhan. Tapi apa kenyataan dia dan apa tujuan dia itu. Sebab tu kita kena faham. Macam tu kat tadi dia kata iman. Apa itu iman? Iman itu percaya. Apa yang kamu nak percaya? Yang kamu nak percaya itu zatnya, sifatnya, asma af'alnya. Zat, sifat, asma af'al. Bila kamu dah faham itu, kepercayaan itu yang diadakan, baru kamu faham itu yang katakan usul itu tadi, diri itu tadi. Kalau kamu percaya pada Allah, hanya pada Allah saja, tapi apa yang kamu nak percaya? Macam itulah. Macam tu kata dia, kita ni ibarat satu pokok, iman, Islam, ihsan. Iman ini pada akarnya, Islam ini pada dahannya, ihsan ini pada pokok itu tadi. Baru nyata dia. Macam tu lah diri kita ni tadi. Bila diri kamu ini ada iman, Islam, ihsan, tauhid, fiqh, tasawuf, mantap lah. Memang apa benda pun kamu, orang nak sembang buat apa pun boleh. Sebelum datangnya Islam itu pada Nabi Muhammad, apa yang agama pada Allah? Maksud di sini, Islam itu datang pada Nabi Muhammad. Itu persoalan dia sekarang. Orang kata Islam ini datang, Islam ini ada agama yang benar. Memang betul, Islam ini ada agama yang benar. Tapi Islam itu adakah agama? Adakah agama itu Islam? Sedangkan Nabi Muhammad datang bawa agama Islam masa di Madinah. Sebelum Nabi-Nabi terdahulu, iaitu Nabi terdahulu sebelum Nabi Muhammad, mana ada Islam? Kena faham. Tapi dalam Quran ada kata pula, sesungguhnya yang diterima Allah itu adalah Islam. Di sisi Allah itu adalah Islam. Apa itu Islam? Kenalah diri kamu betul-betul. Usul ini, baru kamu faham Islam itu apa benda, iman itu apa benda, ihsan itu apa benda. Bukan agama Islam. Yang kamu faham itu agama Islam. Bila faham agama Islam, kamu saja yang betul, orang semua salah. Sedangkan yang orang kata kepercayaan yang lain itu pun daripada Allah Ta'ala agak. Macam mana kata kamu tadi, iman itu percaya pada apa? Zatnya, sifatnya, asma'nya, fa'alnya. Adakah benda ini, sesuatu itu datang daripada Allah Ta'ala saja ataupun daripada Islam saja? Ia meliputi. Kamu tauhid macam mana? Kamu tauhid itu Allah itu satu. Allah itu adalah Tuhan yang satu. Maka Tuhan itu satu, maka
Semua yang ada kepercayaan dalam dunia ini, semua yang tertumpu pada Allah Ta'ala. Bila kamu kata Islam, yang ada Islam ini hanya Allah Ta'ala saja, yang lain Tuhan, batal lah kamu punya tauhid kat situ. Kat situ ada akidah kamu. Orang kata, oh batal akidah sebab-sebab lain. Kamu mempersalahkan kefahaman orang lain. Kat situ sebenarnya kamu dah boleh terbatal akidah kamu sendiri. Kamu jangan sampai apa yang kamu cakap itu tersalah erti. Apa yang kamu cakap itu kena faham betul-betul, bukan bersangka-sangka. Kita kena faham usul. Bila kamu faham usul tauhid itu sebenar-benar tauhid, mantap tauhid kamu, apa yang kamu tengok orang semuanya, tu yang kata tadi, itulah sayang. Itulah lagu ni nak tegaskan. Sebenarnya apa yang kita rasa ini semua kasih sayang. Mana ada yang lain. Sesiapa yang masih lagi memperdolak balikkan itu, masih lagi belum. Marilah kita sesama renungkan dan kita belah berkasih sayang. Baik, itu saja. Yang memberi faham itu Allah, yang tak memberi faham itu Allah. Yang baik daripada Allah, yang buruk pun daripada Allah. Assalamualaikum. Tiada kata secantik bahasa untuk ku puji adinda. Tiada gambar secantik lukisan, nak ku tunjuk perasaan. Apa yang kau nak buat tentang perkara ini, Hasan? Nanti aku akan terangkan kepadanya tentang kesalahannya. Dan aku rasa aku tak dapat berbuat apa-apa selain daripada memberi teguran dan kasih sayangku kepadanya. Kasih sayang? Ganjil sungguh pendapat kau tentang kasih sayang. Adakah membiar anak membuat sesuka hati dengan tak menyuruh dia memikir apa akibatnya dikatakan kasih sayang? Jadi, apa yang harus aku buat tentang kejadian tadi? Hasan, aku adalah seorang guru. Tiap-tiap hari aku berhadapan dengan budak-budak yang seperti ini. Dan ada di antara mereka yang lebih jahat lagi daripada Sazli. Aku pernah melihat Sazli membohong dan tidak peduli apa yang terjadi kepada orang lain. Hasan, jangan merosakkan dia dengan kasih sayang. Dia mesti diberi hukuman. Aku tak fikir begitu, Mansur. Rupanya kau tak terdaya untuk menjalankan kewajipanmu, Hasan. Ya, anggaplah apa saja kau suka, Mansur.